Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita wilayah edisi Khamis, 13 Oktober 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Atika Naim, berikut paparan utama petang ini. Empat syarikat konsesi lebuh raya di struktur semula kurangkan kadar tol. Status DUN bakal diketahui selepas bajet faham 2023 diluluskan. Saudara, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Perak mengisi paparan petang ini. Terus setia bersama Berita Wilayah. Berkuat kuasa 20 Oktober ini, kadar tol di 4 lebuh raya bawah kendalian Pro Lintas dikurangkan. Keputusan dicapai selepas kerajaan bersetuju dengan cadangan pengstrukturan semula 4 syarikat konsesi lebuh raya bertol terbabit. Langkah yang dilaksana ini bukti keprihatinan kerajaan terhadap isu kenaikan kos sara hidup. Lebuh raya terbabit ialah lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur ataupun Akleh, lebuh raya koridor Gatri GCE, lebuh raya Kemuning Shah Alam LKSA Laksai, dan lebuh raya, saya ingat lepas ini boleh panggil Laksai, dan lebuh raya lingkaran penyuraian trafik Kajang ataupun SERK. Ia akan berkuat kuasa pada jam 12:01 tengah malam 20 Oktober 2022. Manakala pengurangan kadar tol bagi lebuh raya Lekas dan Bes Raya di bawah kumpulan IGM Corporation Berhad akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2023. Perdana Menteri menyatakannya ketika merasmikan pembukaan lebuh raya bertingkat Damansara Shah Alam Dash. Di samping itu, dalam usaha menangani masalah kesesakan lalu lintas di lebuh raya Kuala Lumpur Karak dari Tol Plaza Gombak ke Tol Plaza Bentong, lorong tambahan dan satu terowong baru dibina di Genting Sempah. Selain melaksanakan kerja tempatan banjir di lebuh raya LPT 1. Melalui pengstrukturan terbaru ini, kerajaan jimat sebanyak 8.8 bilion ringgit anggaran dalam bentuk pampasan yang sepatutnya dibayar kepada syarikat konsesi terlibat. Pengguna lebuh raya bertingkat Damansara Shah Alam Dash bakal menikmati tol percuma selama sebulan bermula tengah malam ini. Ketika mengumumkan perkara itu, Perdana Menteri yakin projek berimpak tinggi seperti lebuh raya Dash ini memberi manfaat kemudahan kepada keluarga Malaysia. Dibina sejak Ogos 2016 dan siap 30 September lepas, lebuh raya Dash berupaya mengurangkan kesesakan lalu lintas di beberapa lokasi strategik seperti di sepanjang persiaran Mokhtar Dahari, Jalan Sungai Buloh dan persiaran Surian sehingga 40% ketika waktu puncak. Projek lebuh raya Dash ini merupakan salah satu daripada 53 buah projek berimpak tinggi dalam program transformasi ekonomi ataupun ETP yang bertujuan mewujudkan peluang pekerjaan, menjana limpahan perniagaan dan merangsang serta menyediakan banyak kegiatan ekonomi yang lebih berdaya maju. Menerusi pembinaan lebuh raya Dash, sejumlah 12,000 peluang pekerjaan dicipta, membabitkan pengurusan, kejuruteraan, teknikal, pembantu barisan hadapan dan pekerja kontrak.
Pembinaan lebuh raya ini akuinya bukan sahaja bakal memberi manfaat dalam menjimatkan tempoh perjalanan, menyuraikan kesesakan trafik, malah bakal mewujudkan peluang pekerjaan di samping memacu pertumbuhan ekonomi negara. Status Dewan Undangan Negeri Dun Pahang bakal diketahui dalam tempoh terdekat selepas bajet Pahang 2023 diluluskan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail memberitahu keutamaan buat masa ini adalah untuk meluluskan bajet yang dibentangkan Jumaat lepas agar perancangan kerajaan negeri untuk memberi manfaat rakyat dapat dilaksanakan. InsyaAllah dalam masa terdekat. Kita nak luluskan dulu bajet belanjawan yang dibentangkan di Sidang Dewan. Itu penting untuk rakyat. Kita nak mendapat keputusan supaya kerajaan boleh berbelanja untuk diberi kepada rakyat. Kalau tidak, pejabat awam pun tak dapat sebulan setengah tu. Kalau tidak lulus, yang tu dulu. Lulus saja yang tu anytime. Sebelum ini, Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, DUN di bawah pentadbiran BN kecuali Melaka, Johor dan Sabah akan dibubarkan serentak dengan pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Pada PRU14, BN menang 25 daripada 42 DUN, manakala Pakatan Harapan 9 dan PAS 8. Bersua kembali, penyedia perkhidmatan telekomunikasi telah diingatkan supaya memberi kerjasama penuh kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi memastikan liputan internet di pusat mengundi dan pusat penjumlahan undi semasa Pilihan Raya Umum ke-15 adalah baik. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, langkah itu perlu supaya SPR dapat melaksanakan tugas dengan baik selain memastikan pelaporan berita dari lokasi terbabit berjalan dengan lancar. Kita telah minta supaya MCMC membuat semakan tahap dan kapasiti internet, terutama sekali pusat penjumlahan undi, sama ada di peringkat PDM, peringkat daerah mengundi, dan tempat pusat penjumlahan undi. Jadi line internet itu satu perkara yang sangat penting. Beliau terdahulu menyempurnakan sesi pengagihan peranti siswa kepada pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Melo di Kota Baru, Kelantan. Mengulas lanjut, Tan Sri Anwar berkata berdasarkan pengalaman lepas dalam tempoh pilihan raya, pengguna internet di satu-satu lokasinya pasti akan meningkat. Individu yang positif COVID-19 dengan tahap kesihatan yang tidak kritikal akan dibenarkan mengundi pada PRU15. Mereka bagaimanapun perlu patuh semua SOP yang akan ditetapkan SPR. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kehadiran individu berkaitan juga bakal dipantau ketat kaki tangan Kementerian Kesihatan yang bertugas di pusat-pusat mengundi seluruh negara. Kaki tangan kementerian juga akan menjadi sebahagian petugas PRU untuk memastikan perjalanannya selamat dan lancar. Beberapa cadangan mengenai SOP disyorkan untuk dimuktamadkan SPR dalam tempoh terdekat. Yang kes positif tak kritikal boleh mengundi dengan syarat patuh pada SOP. Jangan lupa dengan syarat SOP lah, antara dia pemakaian pelutup muka, pakai shield. Ini yang penting lah, yang ataupun yang sanitizer dan sebagainya. Dalam pada itu, beliau berkata tiada sebarang larangan untuk mana-mana individu yang masih belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 untuk hadir mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan Terengganu dan Kedah tidak akan dibubarkan. Pendirian itu diputuskan mesyuarat Jawatankuasa Kerja PAS Pusat yang berlangsung hari ini.
Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam kenyataan berkata, PAS juga mengambil kira untuk memperkukuh kerjasama dalam Perikatan Nasional untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Parti itu akan memuktamadkan perbincangan kerusi-kerusi di negeri dengan Perikatan Nasional, manakala senarai calon-calon daripada negeri perlu diangkat untuk penilaian Majlis Syura Ulama. Pahang bersedia meminimalkan kesan banjir dengan melaksanakan persiapan rapi menghadapi bencana malabbarangan makanan dan keperluan asas di semua pangkalan hadapan di negeri itu dihantar awal sebelum jangkaan hujan lebat yang dilaporkan Jabatan Meteorologi. Kita hantar awal daripada yang dijangkakan sebabnya banjir ini kita mendapat laporan daripada Jabatan Meteorologi. Jadi mereka boleh predik bila banjir dan selalunya walaupun tidak tepat, tidak 100% tepat, tetapi dia ada selisih sikit tapi membantulah. Maknanya katalah 1 bulan 10 dijangka hujan lebat, kita hantar sebelum 1 bulan 10. Tabung bencana di setiap daerah juga telah bertambah kepada RM50,000 berbanding RM20,000 sebelum ini. Untuk tahun ini, RM47 juta diluluskan sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut yang dijangka bermula November ini. Peruntukan itu dengan mengambil kira pandangan yang dikemukakan Pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB di setiap daerah. Baiklah, seperti biasa, untuk perkembangan cuaca semasa langsung bersama Pegawai Met Malaysia, Khairatun Nisa Syamsuddin. Silakan Nisa. Assalamualaikum dan salam hormat. Baiklah, kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu paparan amaran yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran angin kencang dan juga laut bergelora masih lagi dikekalkan di kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini. Dan amaran ini masih lagi berkuat kuasa sehingga ke 15 Oktober 2022. Dan berikutan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga ke 4.5 meter, terutamanya melibatkan kawasan yang telah dilorekkan dengan warna jingga serta 3.5 meter di kawasan yang telah dilorekkan dengan warna kuning. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Baiklah, kita beralih kepada paparan imej satelit bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan litupan awan hujan membawa hujan dan ribut petir sedang berlaku melibatkan kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia dan ianya lebih tertumpu di bahagian utara semenanjung Malaysia. Hujan yang sedang berlaku di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga negeri Sembilan ini dijangkakan boleh beransur reda dalam sedikit masa sahaja lagi, manakala di lain-lain kawasan dilihat mampu untuk berterusan sehingga ke awal malam nanti. Di negeri Sabah pula, keadaan hujan dilihat hanya berlaku di Pulau Labuan dan keadaan ini juga dijangkakan mampu untuk reda dalam sedikit masa sahaja lagi. Manakala di negeri Sarawak, hujan serta ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian tengah melibatkan bahagian Bintulu serta barat negeri Sarawak. Keadaan hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke malam nanti. Baiklah, suka untuk saya ingatkan keadaan hujan serta ribut petir ini boleh menyebabkan banjir kilat terutamanya melibatkan kawasan-kawasan yang berkedudukan rendah. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa berwaspada dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Baiklah, jangan lupa untuk ikuti kami dalam Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Saya Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum.
Masih bersama Berita Wilayah, satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Sekolah Kebangsaan Sri mendapat jasin malam tadi. Ia menempatkan 14 penduduk daripada 5 keluarga iaitu penduduk Kampung Lancang, Parit Penghulu Benteng dan Kampung Tasik. Penduduk Kampung Lancang mengharapkan isu banjir yang kerap berlaku di kampung ini dapat diatasi. Jadi air dah melempar, kita minta dia orang betulkan balik kolam ni. Yang jalan nak masuk ke rumah tu kalau boleh tutup balik kolam tu separuh. Kita cadangkan daripada pihak sekolah dan juga pejabat tanah punya ni lah kan. Untuk apa orang kata ambil tindakan lah. Sampai bila kita nak jadi macam ni kan. Bila air dia sedut, air tu berpusing balik. Bila berpusing balik, serupa macam tak sedut air. Itu dia. Ini yang berlaku yang banjir ni macam ni. Saudara, jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Melaka bakal berlangsung selama 3 hari bermula esok di MITC Air Keruh. Berbagai pengisian menarik disediakan buat pengunjung dari 9 pagi hingga 9 malam. Nur Amalina Abdul Halim di lokasi mempunyai perinciannya. Ya, Tika, untuk makluman jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Melaka akan berlangsung di MITC bermula esok, yang mana peneraju di Melaka kali ini adalah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Dan untuk makluman penonton-penonton RTM, JAKM di Melaka ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kira-kira jam 3 petang esok. Dan bagi berkongsi dengan lebih lanjut lagi sempena dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Melaka ini, bersama saya adalah Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan KPWKM iaitu Puan Salwana Tan Sri Datuk Mahmud. Baik Puan, mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton RTM pengisian aktiviti sepanjang 3 hari ini dan juga sasaran pengunjung daripada pihak kementerian sendiri. Silakan. Baiklah, satu yang mungkin saya boleh highlight lah di sini, antara tarikan utama kenduri rakyat yang akan diadakan esok selepas majlis perasmian pada 14 hari bulan selepas jam 3.30 petang, yang mana kita semua dapat makan bersama-sama, makan percuma ya, bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Selain daripada itu, kita juga ada pentas mini cita rasa yang mana ada jualan makanan dan food truck. Okey, ini kita bercerita tentang makanan. Selain daripada itu, kita ada pengisian pentas yang mana kita lihat ada pengisian di pentas utama, pentas mini IKS, pentas mini cita rasa. Ada lebih 100 program yang akan diadakan, yang mana ia akan bersesuaian dengan semua golongan dan kumpulan sasar di sini. Jadi selain daripada itu, yang mungkin saya nak highlight juga di sini, kita ada program zikir berkah daripada Yadim, yang mana kita akan ada artis kumpulan Hijaz yang akan menghiburkan kita pada malam pertama 14 hari bulan nanti. Manakala 15 hari bulan di pentas utama, kita ada malam kesenian Islam yang diadakan dengan kerjasama Nasrul Quran, yang ada kumpulan UNIC dan juga Aula. Baik Puan, terima kasih atas perkongsian itu. Untuk makluman seluruh keluarga Malaysia, ayuh kita sama-sama memeriahkan jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang akan bermula esok dari jam 9 pagi hingga 9 malam sehingga hari Ahad ini. Jadi sekian saja lintas langsung dari Melaka bersama saya Nur Amalina Abdul Halim serta kru penerbitan. Kembali semula bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Amalina untuk perkembangan di MITC Air Keruh Melaka. Banyak lagi pengisian menarik menyusul selepas ini. Jangan ke mana-mana. Satu Melaka dah pusing. Minggu ni tempat sama lagi. Minggu ni lain. Ada pameran kementerian sama agensi. Ada Karnival Kejayaan sama isukan. Jualan IKM ada. Sukan rakyat pun ada. Siapa boleh pergi? Semua boleh pergi. Kita kan satu keluarga. Tapi kat mana? Di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Melaka. 14 hingga 16 Oktober. 9 pagi sampai 9 malam. Di Pusat Carangan Antarabangsa Melaka. Radio Televisyen Malaysia RTM berada pada landasan tepat ke arah transformasi pendigitalan berpandukan Pelan Strategik Jabatan Penyiaran 2021-2025. Peningkatan pendapatan 100% beberapa stesen radio RTM termasuk Johor FM bukti kejayaan sejak dilaksana secara berfasa tahun lepas.
Ketua Penolong Pengarah Seksyen Perancangan Strategi RTM, Dr. Azlina Daud berkata, pelan yang masuk tahun kedua itu akan memastikan RTM konsisten menyebar luas maklumat dan berita ke seluruh negara. Berpandukan kepada pelan strategi ini, warga kerja RTM dia tahu apa yang harus dilakukan. Maksudnya kita tidak bekerja secara teraba-raba, tidak bekerja dalam kegelapan. Kita telah ada panduan dan ada tuju untuk mencapai apa yang kita kendaki dan telah terbukti dengan pencapaian kita melebihi daripada apa yang dihasratkan. Beliau terdahulu menyampaikan taklimat pelan strategi RTM 2021-2025 Zon Selatan di Auditorium Permatasari RTM Johor. Turut disampaikan buku pelan strategi kepada Pengarah Penyiaran Melaka Muhammad Yusni Muhammad Ali dan Pengarah Penyiaran Negeri Sembilan Kamal Roslim. Seorang pemandu e-hailing didakwa di Mahkamah Majistret Johor Bahru atas pertuduhan mengakibatkan kematian seorang kanak-kanak berusia 4 tahun awal Oktober lepas. Tertuduh Chan Wan Ji, 28 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret R. Salini. Tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kes akan disebut semula 17 November depan. Tertuduh didakwa menyebabkan kematian kanak-kanak berkenaan di sebuah rumah di Taman Skudai Ria Skudai Johor Bahru antara 8 hingga 8.30 malam 2 Oktober lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Aina Syakira Muhammad Syafiq Sim, manakala tertuduh diwakili Peguam K. Viranesh Babu. Di mahkamah sama, seorang pembantu rumah warga Indonesia dipenjara 6 bulan selepas mengaku bersalah atas pertuduhan memasuki negara ini tanpa dokumen yang sah. Saudara, fokus negeri di bawah bayu hari ini, penduduk Kunak dikejutkan dengan gempa bumi lemah. Perincangnya bersama Enisia Dolus di Kota Kinabalu. Enisia, silakan. Baik, Atika. Penduduk di beberapa kawasan di daerah Kunak dikejutkan dengan gempa bumi lemah berukuran 3.2 pada skala Richter malam tadi. Kegaran yang dirasai di Kampung Kunak Jaya, Kampung Kunak 3 dan Kampung Pangkalan Lama mencemaskan penduduk. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, pusat gempa itu berlaku di koordinat 4.6 darjah utara dan 118.2 darjah timur dengan jarak 13 km barat daya dari Kunak pada 11.10 malam. Kakak baru mau tidur lah kan. Jadi sebelum tidur tu duduklah sekejap terstilam. Pas tengok telefon, tiba-tiba kakak ada rasa gegaran. Lepas tu dalam sekejap saja, tidak sampai 1 minit lah, dia macam agak kuat sikit. Jadi macam cengang juga kan. Gegaran tu pertama agak kuat, kemudian dia tidak sampai berapa saat dia ada susulan lagi. Itu dalam masa 1 minit lah yang di belakang tu. Rasa takut juga lah kan gegaran. Macam menggelabah sekejap. Saya berada di rumah, masa santai-santai lah, minum-minum kopi itu kan. Saya di kawasan hadapan rumah. Memang saya rasa gegaran lah. Tapi macam sekejap saja lah. Tak banyak, tak lama lah. Perasaan risau tu ada juga sedikit. Tapi itulah. Nampak gegaran tu tak lama kan. Jadi saya macam sekali sih, macam saya rasa sekali sih ya. Lepas tu tak ada lah. Okey, yang semalam tu masa aku tidur, tapi aku tak bangun dari sebab gegaran tu dia terlampau kuat juga. Dalam jam 11 lebih malam begitu. Tidak juga, cuma dia sekejap lah tapi kuat. Tak bangun aku. Sedangkan itu musim aku tidak sehat bah. Sakit kan saya punya kaki gaut. Tapi oleh sebab gegaran tu tak bangun aku. Dalam pada itu, tinjauan kru RTM di sekitar daerah ini mendapati aktiviti harian di kawasan berkenaan berjalan seperti biasa, terutamanya aktiviti berurus niaga, khususnya di kawasan Pekan Kunak. Sementara itu, menerusi kenyataan Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah Farhan Sufian Borhan, pihaknya tidak menerima sebarang panggilan kecemasan mengenai kejadian itu. Bagaimanapun, pihak bomba membuat pemantauan kawasan dari semasa ke semasa.
Semua ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu di Sabah perlu bekerjasama dan bersatu hati dalam meneruskan perjuangan parti demi kemajuan negeri sesuai slogan Sabah Maju Jaya. Jalinan Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN adalah kemahuan rakyat sendiri yang mahukan sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh demi pembangunan negeri. Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah merangkap Ketua Bahagian Bersatu Tuaran Datuk Seri Parlimen Haji Jinur berkata, matlamat utama parti juga adalah untuk memenangi kerusi di setiap kawasan yang ditandingi dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15. We will work together with our rakan bersekutu. Rakan GRS, rakan bersekutu, dia adalah rakan yang dalam satu perjuangan kita akan bersama-sama mereka untuk memastikan bersatu ini sebagai satu parti yang kuat, dan kita akan bagi apa juga peluang-peluang yang sepatutnya kepada mereka, sama ada dalam pilihan raya ataupun dalam apa juga yang kita perjuangkan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan persidangan tahunan Bersatu Bahagian Tuaran tahun 2022. Lebih 4,000 perwakilan dan pemerhati Bersatu Bahagian Tuaran menyertai persidangan ini yang turut disertai pemimpin parti komponen GRS iaitu Parti Progresif Sabah SAPP, Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO, Parti Solidariti Tanah Airku STAR dan Parti Bersatu Sabah PBS. Seramai 180 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat kehormatan negeri Sabah sempena hari jadi rasmi ke-69 Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu hari ini. Upacara dimulakan dengan pengurniaan darjah kebesaran kedua tertinggi negeri iaitu Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk kepada 31 penerima. Isteri Ketua Menteri Sabah, Datuk Julia Salak mendahului senarai penerima PGDK diikuti adun sebatik Datuk Hassan Egani Pangeran Amir dan pengerusi Yayasan Nur Jauhar, Brigadier Jeneral Datuk Alhambra Johar. Bagi watika pelantikan Jaksa Pendamai, JP dikurniakan kepada 3 penerima. Sementara Ahli Setiadarja Kinabalu, ASDK menyaksikan 28 penerima, manakala Ahli Darjah Kinabalu, ADK, 42 penerima termasuk bekas pengulas sukan RTM Sabah dan juga bekas pengurus Sabah FM, Jali Jambul. Bintang Setia Kinabalu BSK menyaksikan 33 penerima, Bintang Kinabalu BK 28 penerima dan 15 penerima bagi Pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Secara keseluruhan, seramai 1,407 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat kehormat negeri Sabah sempena hari jadi rasmi ke-69 TYT Sabah pada tahun ini, termasuk 6 penerima SPDK, 81 PGDK, 131 pingat ASDK, 246 ADK, 319 BSK, 393 BK, 9 JP dan 222 penerima PPT. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah di seluruh Sabah telah siap siaga menghadapi pelbagai kemungkinan disebabkan monsun timur laut MTL bermula sekitar November sehingga awal tahun depan. Persediaan itu turut membabitkan kerjasama pelbagai pihak termasuk Badan Bukan Kerajaan NGO, pihak swasta dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Setiausaha Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Awang Syaminan, Dato' Awang Syari berkata, kerjasama semua pihak dalam persediaan menghadapi MTL mampu mengurangkan impak kepada penduduk. Kita lebih suka sumbangan-sumbangan yang berupa aset lah seperti begini dan juga sumbangan-sumbangan berupa life jacket dan juga mungkin berupa makanan lah. Jadi itu antara sumbangan-sumbangan yang mungkin memerlukan. Yang penting dia boleh dapat disalurkan dengan segera dan melalui saluran yang tertentu lah, melalui pejabat daerah di mana saja di seluruh daerah lah. Beliau ditemui media selepas menghadiri program bantuan bencana Petronas di Pejabat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM daerah Kota Belud. Dalam program ini, 3 bot dilengkapi dengan enjin, 1,000 kemah boleh lipat, 700 jaket keselamatan serta 7,000 baju hujan diserahkan kepada Timbalan Pengarah APM Sabah, Lieutenant Colonel Nasrullah Muhammad Nazir. Inisiatif ini merupakan sebahagian daripada sumbangan sebanyak RM25 juta yang diumumkan Petronas pada Disember 2021 bagi membantu mereka yang terjejas banjir di negara ini.
Ini adalah memenuhi hasrat Petronas juga untuk sedikit sebanyak meringankan beban yang agensi-agensi yang terlibat dalam pengurusan bencana dan juga mangsa-mangsa banjir. Harapan pihak Petronas agar apa-apa bantuan yang diberikan dan kerjasama dengan agensi-agensi berterusanlah supaya kita boleh mengurangkan kesan banjir terhadap mangsa-mangsa banjir. Baik, sekian berita dari negeri di bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Atika. Silakan, Atika. Baik, terima kasih Anissa untuk perkembangan di Sabah. Kesiapsiagaan Sarawak menjadi pengeluar hidrogen hijau di rantau Asia menjelang tahun 2028 antara fokus bumi kenyalang. Laporannya bersama Bumawi di sana. Silakan Buma. Ya, Tika, terima kasih. Sarawak melalui penghususan terhadap pembangunan tenaga boleh diperbaharui bersiap sedia menjadi pengeluar serta pembekal utama hidrogen hijau di rantau Asia menjelang tahun 2028. Berkata demikian sebagai ahli panel dalam Forum Hidrogen di Tokyo, Jepun. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng memberitahu Sarawak telah pun mewujudkan jalinan kerjasama dengan penggiat industri dari Jepun dan Korea dalam pengeluaran hidrogen bagi tujuan memacu industri di negara-negara tersebut. Jelas Premier, Sarawak menerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Sarawak SEDC telah membuat perundingan bersama dua buah syarikat dari Jepun iaitu Sumitomo Corporation dan Ineos Corporation bagi pengeluaran hidrogen hijau melalui projek Hornbill yang dijangka beroperasi menjelang tahun 2028. Selain itu, Sarawak juga sedang berunding dengan Samsung, POSCO dan Lotte dari Korea bagi pembelian semula amonia di bawah projek Hibiscus. Sebelum menghadiri forum yang diadakan semalam tersebut, Premier bersama delegasi dari Sarawak turut membuat kunjungan hormat ke atas Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, sebelum membuat lawatan ke stesen hidrogen Dioi, Tokyo dan Museum Hidrogen Tokyo. Turut serta dalam delegasi Premier Sarawak ke Tokyo adalah Timbalan Premier, Datuk Amar Awang Tengah Halia Hassan, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Mazuki dan Pengerusi SEDC, Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Husin. Baik, sementara itu pemeriksaan terhadap projek yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri merupakan fungsi terkini Ombudsman Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng berkata, selain mengurus aduan, Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak telah memanjangkan fungsinya untuk memeriksa projek Kerajaan Negeri terutama projek tertangguh atau tertangguh secara kritikal. Tambahnya, Ombudsman Sarawak juga memantau projek yang sudah siap bagi memastikan ia dilaksana mengikut spesifikasi, belanjawan dan jadual yang ditetapkan untuk dijadikan penanda aras bagi projek serupa yang lain. Ini kerana menurut Premier, projek rakyat mesti dilaksanakan dengan betul dengan jayanya dalam menunaikan tanggungjawab kepada rakyat agar ia memberi manfaat kepada masyarakat. Beliau turut memuji Ombudsman Sarawak yang telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik sejak penubuhannya 4 tahun lepas dalam mengurus aduan secara efektif dan efisien selain membuat cadangan penambahbaikan dalam proses dan prosedur berhubung pentadbiran awam negeri. Ombudsman katanya akan berusaha memastikan rakyat dilayani oleh pentadbiran awam yang adil dan cekap serta komited terhadap perkhidmatan yang bertanggungjawab, keterbukaan dan kualiti. Premier menyatakan demikian menerusi teks ucapannya yang dibacakan oleh timbalannya, Datuk Amar Douglas Ugah Embas pada perhasmian Hari Ombuds di Kuching. Hari Ombuds disambut setiap Oktober di seluruh dunia dan Sarawak merupakan lokasi pertama sambutan bagi Malaysia. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mahu sambutan Hari Ombuds diadakan secara tahunan bagi menyediakan peluang berkomunikasi antara komuniti Ombuds dengan masyarakat untuk mencipta pemahaman dan penerimaan yang lebih meluas terhadap perkhidmatan Ombudsman dalam kalangan masyarakat.
Kerajaan Sarawak sentiasa menitik berat usaha membangunkan negeri dengan menggunakan teknologi baharu. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian memuji usaha Universiti Teknologi Sarawak UTS dalam mencipta dan membawa inovasi dalam menyokong usaha kerajaan ke arah teknologi pintar seperti projek UTS Smart Home. Ujarnya, inisiatif yang dijalankan UTS itu amat bertepatan dalam melahirkan pakar tempatan yang boleh menguasai teknologi baharu. Sementara itu, Naib Chancellor UTS, Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid berkata, objektif projek tersebut bagi mempamerkan keupayaan kaki tangan dan pelajar UTS seterusnya mempraktikkan pengetahuan dan teori yang mereka pelajari untuk penyelesaian praktikal bagi manfaat masyarakat. Bagi pelanjang ke masa panjang, UTS turut berhasrat untuk bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam membawa perubahan untuk Bandar Sibu. It's also one of our long-term plans to work with ministries, local government agencies and industries to transform Sibu to become smart city of the central region of Sarawak. Beliau berkata demikian pada perasmian UTS Smart Home di Sibu. Tambah beliau, inisiatif ini akan membolehkan UTS mengukuhkan dirinya sebagai peneraju dalam pelaksanaan teknologi hijau dan inovatif. UTS Smart Home direka bentuk untuk mencapai objektif dengan melaksanakan reka bentuk rumah pintar dan platform teknologi dengan tenaga hijau yang mesra alam. Kementerian Pengangkutan Sarawak akan menambah baik beberapa aspek keselamatan bagi pengusaha-pengusaha bot yang beroperasi membawa pelawat di empangan Bengoh. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata ini termasuk mewajibkan pengusaha-pengusaha bot untuk didaftarkan di bawah Lembaga Sungai-Sungai Sarawak. Jelas Datuk Seri Lee Kim Shin, langkah ini bagi memudahkan kerajaan memantau dan menghad aktiviti pengangkutan air di kawasan itu selain memudahkan penyaluran bantuan daripada pihak kerajaan kepada pengusaha bot. Ujarnya ini kerana kawasan itu hanya dibuka kepada penduduk asal untuk mengusahakan beberapa aktiviti tarikan pelancong seperti inap desa, pemandu pelancong sekaligus menambah pendapatan penduduk setempat. Sementara itu, Datuk Lee Kim Shin turut menekankan penggunaan jaket keselamatan kepada setiap pemandu dan penumpang bot, terutama ketika menaiki bot di kawasan empangan tersebut. Kerana kita mahu semua yang gunakan bot di empangan sini semua selamat. Pengusaha sendiri selamat, semua penumpangnya iaitu pelawat atau pelancong semuanya selamat. Oleh demikian adalah wajibnya kita semua menggunakan life jacket. Beliau berkata demikian pada kempen kesedaran awam keselamatan di sungai kawasan Empangan Bengoh di Pengkalan Kandung Inap Desa Kampung Sting Bengoh hari ini. Mengulas lanjut, katanya setakat ini terdapat 18 pengusaha bot pelancong di Empangan Bengoh dan sudah diberikan latihan asas berkenaan keselamatan membawa dan mengoperasikan sesebuah bot pelancong. Beliau turut melakukan tinjauan ke Pengkalan Muk Ayun, Pengkalan Rarak, Pengkalan Dayak, Pengkalan Yegor dan Pengkalan Kandung. Pihaknya juga bercadang untuk menambah 5 buah papan tanda keselamatan di kawasan itu. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Atikah, silakan. Baik, terima kasih Buma untuk perincian di Sarawak. Sidang khas Dewan Undangan Negeri Perlis sebulat suara bersetuju dan meluluskan rang undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Perlis Pindaan 2022 bagi membolehkan enakmen anti lompat parti dilaksanakan di negeri itu. Usul bagi pindaan berkenaan dibentangkan Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man dan disokong Adun Cuping Asmaiza Ahmad.
Pindaan Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis dengan memasukkan perkara 50A berkaitan larangan adun di negeri ini bertukar parti telah dibahaskan ke semua 13 adun yang hadir. Dua adun masing-masing adun Titi Tinggi Teh Chai An dan adun Sanglang Muhammad Syukri Ramli tidak hadir atas sebab tertentu telah mendapat keizinan Speaker DUN Datuk Hamdan Bahari. Sementara itu, Datuk Seri Azlan berkata proses seterusnya ialah mendapatkan perkenan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail bagi membolehkan rang undang-undang itu diguna pakai dan diwartakan. Kita akan mendapatkan perkenan daripada tuanku untuk membolehkan rang undang-undang ini diterima pakai dan seterusnya akan diwartakan untuk membolehkan dia berkuat kuasa. So bermakna pemilihan calon-calon yang dipilih di dalam pilihan raya umum yang akan diadakan nanti akan tertakluk kepada undang-undang yang telah dibuat pindaan ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Azlan berkata permohonan untuk menghadap Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail bagi mendapat perkenan pembubaran Dewan Undangan Negeri Perlis telah dikemukakan. Setakat ini baginda belum memberi perkenan mengenai perkara tersebut. Sebaik diperkenankan, Datuk Seri Azlan akan membentangkan tarikh sesuai untuk pembubaran DUN Perlis, namun bergantung kepada titah Tuanku Syed Sirajuddin. Itu semua adalah hak tuanku. Ya. Kita akan dengarlah apa titah daripada Tuanku Raja berhubung dengan pembubaran Dewan. Ya. Dan bila tarikhnya. Itu semuanya adalah di dalam ruang lingkup kuasa Duli Imam beliau Tuanku Raja. Lebih 500 permohonan diterima daripada pencari kerja sejak aplikasi Talent Perak dilancarkan sejak 2 minggu lepas. Perkembangan itu antara laporan semasa dari Perak. Terus saja bersama Muhammad Nasri Muhammad Nesyarah. Silakan. Atikah, untuk pengetahuan anda juga, aplikasi Pusat Sehenti itu juga menawarkan peluang pekerjaan meliputi pelbagai sektor. Itu yang kita fikir untuk membuat satu aplikasi yang dinamakan Talent Perak supaya pencari kerja boleh memuat turun aplikasi tersebut dalam handphone masing-masing dan di situ mereka boleh mencari peluang-peluang pekerjaan di tempat yang berhampiran ataupun di bandar-bandar tertentu. Talent Perak turut menyediakan program serta kursus kemahiran jangka pendek bagi pencari kerja yang berminat. Ekonomi mampan dan biodiversiti yang dimiliki Ipoh antara faktor bandar raya itu sesuai diangkat Perintis Bandar Ekonomi Donat di Rantau Asia. Pengarah Eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University Malaysia, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud berpandangan keperluan itu berdasarkan taburan penduduk dengan mengambil pendekatan serupa seperti yang dilaksanakan Amsterdam dalam menerapkan model ekonomi berkenaan. Jelasnya, struktur atau asas kesinambungan yang dimiliki Ipoh berupaya merealisasikan bandaraya itu sebagai Bandar Ekonomi Donat 2027. Jadi ini satu peluang untuk menjanakan ekonomi cara baru, cara mampan yang dapat lebih inklusif dan juga merapatkan jurang-jurang antara kerajaan, sektor swasta, sektor civil society, masyarakat dan sebagainya, dan menimbulkan satu konsep di mana apakah sebenarnya kejayaan. Pendekatan model ekonomi itu juga boleh diterapkan di semua daerah secara berperingkat dan bukan hanya berpusat di Ipoh. Beliau menyatakan demikian pada Majlis Simposium Ipoh Sejahtera 2030 di Ipoh. Hadir sama Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin dan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Darul Rizwan IDR, Dr. Maisarah Ahmad. Kemudahan Pusat Media Maya antara inisiatif Penerangan Malaysia Negeri Perak, JAPEN, kepada petugas-petugas media menjelang pilihan raya umum ke-15.
penubuhan pusat media maya, yang mana pada tahun ini, pada PRU kali ini, kita dah tak melaksanakan pusat media secara fizikal. Kita dah menggunakan platform maya, iaitu di atas talian, untuk memudahkan para petugas media mendapatkan maklumat-maklumat dan juga segala akses menerusi secara maya, dan dia lebih menjimatkan dan juga lebih efisien. Macam di Perak sendiri, sebab kita merupakan kawasan yang besar, so kita dah identify beberapa petugas di Perak sendiri selain petugas-petugas dari Kuala Lumpur yang mana akan bersama-sama kita untuk membantu kelancaran proses penyediaan bahan dan pada sesi mesyuarat jawatankuasa penyelarasan penubuhan pusat media maya itu, JAPEN turut menyampaikan taklimat persediaan PRU 15 kepada pengamal media. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari Perak. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama Atikah untuk laporan lain berita wilayah. Salam hormat dan jumpa lagi. Terima kasih Nazri untuk perkembangan di Perak. Bersua kembali, isu penempatan mahasiswa Universiti Teknologi Mara UiTM yang sukar mendapatkan rumah sewa, terutama berdekatan kampus, dijangka selesai dalam tempoh terdekat. Ketika menyatakan komitmen itu, Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Janor berkata UiTM telah menubuhkan jawatankuasa krisis kolej kediaman dan rumah sewa bagi mencari resolusi terbaik membantu mahasiswa. UiTM juga telah mewujudkan portal rumah sewa bagi membantu memudahkan urusan mendapatkan rumah sewa selain menjadi platform untuk tujuan periklanan rumah sewa. UiTM sebelum ini menyediakan 107,000 penginapan di kolej-kolej kediaman melibatkan 34,000 pelajar baru diploma dan ijazah sarjana muda serta 52,000 tempat kepada pelajar yang layak secara merit mengikut polisi UiTM. Manakala 21,000 tempat lagi kepada pelajar yang sedang merayu kolej kediaman. Isu penempatan mahasiswa UiTM meruncing terutama melibatkan kampus Shah Alam dan Puncak Alam baru-baru ini berikutan pengambilan pelajar baru semester 1 melepasi 50,000 orang. Di Puncak Alam dengan Shah Alam ni kita menghadapi isu di mana pelajar-pelajar tak dapat lagi rumah di persekitaran kampus ini kerana kebanyakan rumah yang dahulu ni didiami oleh pelajar-pelajar kita 2 tahun setengah ni penyewa-penyewa dah ganti penyewa tu kepada orang berkeluarga dan dah menjadikan rumah itu sebagai homestay juga. Jadi bila mereka pelajar-pelajar ni diarah untuk kembali sebagai 100% face to face, so ini isu yang kita hadapi. So ada pelajar yang duduk di Kelang di Bandar Baru Kelang, ada pelajar duduk di Meru, ada pelajar duduk di 13 jauh. Beliau memaklumkan perkara itu selepas majlis menandatangani surat hasrat LOI RUOK Center di bangunan Chancellery UiTM Shah Alam. Mengulas mengenai masalah pengangkutan yang dihadapi mahasiswa pula, Profesor Datuk Dr. Roziah berkata UiTM bercadang mendapatkan kerjasama khidmat Rapid KL dan Bas Selangor. Usahawan kosmetik Datuk Seri Alif Shukri Kamar Zaman mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sessions Pang atas 4 pertuduhan memuat naik kandungan video sumbang melalui akaun Instagram miliknya pada April lepas. Tertuduh didakwa membuat pengantaran komunikasi itu menggunakan aplikasi akaun Instagram. Alif Shukri terlajak laris dengan niat menyakiti hati orang lain pada 13, 15, 17 dan 21 April. Pertuduhan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta sama. Pendakwaan dikenalikan Timbalan Pendakwa Rai Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Fazril
Zani Muhammad Fazil, manakala tertuduh diwakili Peguam Hashahari Johari Alwi dan Awang Armadajaya Awang Mahmud. Hakim Ahmad Rizki Abdul Jalil kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 25 November ini sebagai tarikh sebutan semula. Kat mana kita nak mengundi? Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Beri saya 1 minit boleh untuk hashtag Fakta PRU. Kali ini mengenai tempat mengundi. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban. Anda mempunyai kad pengenalan bukan? Dengan segala butiran yang terdapat pada kad pengenalan warga negara Malaysia, pihak SPR dapat menentukan tempat mengundi anda melalui kaedah-kaedah ini. Yang pertama, lokaliti iaitu taman atau kawasan perumahan seorang pemilih menetap. Penentuan tersebut adalah berdasarkan alamat yang dinyatakan dalam kad pengenalan pemohon. Kedua, daerah mengundi iaitu pusat mengundi yang berdekatan dengan alamat pemilih. Yang ketiga, Dewan Undangan Negeri atau DUN iaitu gabungan beberapa daerah mengundi akan membentuk satu DUN. Dan yang keempat, Parlimen. 2 atau lebih DUN apabila digabungkan akan membentuk satu bahagian pilihan raya Parlimen kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan hanya mempunyai bahagian pilihan raya Parlimen dan tiada DUN. Hashtag Fakta PRU. Jumpa lagi. Marilah mari pergi mengundi. Demi bangsa dan negara, demi kebanggaan sang juara, we will never rest to become the best. Petronas Tutin dan Kawi. Perkembangan licu di Langkawi LTDL 2022. Perlumbaan peringkat keempat LTDL 2022 yang bermula di Putrajaya kira-kira pukul 12.40 tengah hari telah pun tiba di garisan penamat di Genting Highlands sebentar tadi. Dan untuk mengetahui keputusannya, kita bersama Izzuan Saman di sana. Izzuan, silakan. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Genting Highlands dengan ketinggian 1,640 meter. Dan kalau anda lihat di belakang saya ini, keadaan cuaca yang berkabus dan laluan trek yang basah kerana hujan baru saja berhenti. Dan di tangan saya sekarang ni, saya pun dah ada keputusan penuh para pelumba yang tiba di garisan penamat dan saya akan kongsikan secara ringkas kepada anda untuk petang ini. Baik, untuk peringkat ketiga perlumbaan LTDL 2022 yang bermula dari Putrajaya ke Genting Highlands, pelumba Movie Star Team Ivan Ramiro Sosa Cuervo menjadi pelumba yang pertama tiba di garisan penamat dengan masa 3 jam 25 minit 31 saat. Diikuti Hugh John Carty dari pasukan EF Education dan seorang lagi pelumba Movie Star Team iaitu Aina Augusto Rubio Reyes di tempat ketiga. Kemenangan Ivan Ramiro sebentar tadi membolehkan dia menyarung jersey kuning selaku pendahulu keseluruhan, merampas kedudukan daripada Gleb Syriza dari pasukan Astana, Kazakhstan. Baik, bagi pelumba terbaik Asia pula bertukar tangan dengan Ondrej Zaitz daripada pasukan Astana, kini memiliki jersey putih selaku pelumba terbaik Asia, diikuti pelumba TSG Jambaljan Sain Bayar. Dan bagi Gleb Syriza dari pasukan Astana juga, walaupun tidak memenangi peringkat hari ini, dia tetap mengekalkan jersey hijau selaku Raja Pecut. Dan yang menjadi tumpuan juga hari ini adalah pelumba TSG Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif, pelumba tempatan kita yang berjaya mengekalkan jersey merah selaku Raja Bukit. Baik, saya rasa setakat itu saja yang dapat saya kongsikan petang ini. Saya akan bawakan laporan penuh dalam berita perdana malam ini. Kembalikan ke Sepuri. Baik, terima kasih Izzuan untuk perkembangan LTDL 2022 di Genting Highlands.
Pelari menara negara Soh Wai Ching mengakui tanpa bantuan penaja, misi menangi 4 kejuaraan dalam tempoh 9 hari adalah sesuatu yang mustahil. Pelari menara nombor 1 dunia itu turut melakar 2 rekod baru dalam kempen yang bermula dari 30 September hingga 8 Oktober lalu. Wai Ching diraikan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA bersama Datuk Bandar Majlis Bandaraya Betaling Jaya, Tuan Muhammad Azhan Mat Amir, rakan-rakan serta media. Wai Ching sebelum ini memenangi 4 pertandingan secara berturut-turut iaitu YMCA Stairs Climb for LA, Base to Space Needle, Empire State Building Run Up dan Tuna 2 Towers Tampa. Misi yang sangat amat mustahil sebab tak pernah Wai Ching buat banyak back to back. Yang ni 4 pertandingan dalam 9 hari. So lagi pun ada Empire State Building Run Up iaitu pertandingan terbesar di dunia. Hopefully kita dah jadi juara dunia daripada Malaysia. Hopefully kepada syarikat di luar sana lihat potensi yang ada pada Wai Ching. Bantu dia untuk dia terus kekalkan nama Malaysia sebagai number 1 world tower runner. Selain Wai Ching, MBPJ turut menaja seorang atlet sukan lasak iaitu Khairil Aslan Abdul Rasid yang dalam misi menawan banjaran paru-paru dunia di Aceh, Indonesia. Baiklah saudara, berita wilayah edisi Khamis 13 Oktober 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Tika Naim, jumpa lagi.